have made a choice for yourself untuk memberi peluang kepada diri untuk mendengar sedikit perkongsian daripada kami di Uni Razak ni lah berkenaan dengan program-program yang ditawarkan. Hopefully ada sesuatu yang boleh kita take away from today's session, sama ada sama ada satu program yang sesuai dengan apa yang dicari, atau kalau tak pun it is just a sharing session. Hopefully in the future kalau you want to consider nak menyambung pengajian dalam bidang pendidikan awal kanak-kanak, then insyaAllah Uni Razak would be among your choice lah untuk menyambung pengajian. Terima kasih juga pada pihak Cemban sebab menjemput kami pada pagi ni untuk berkongsi lah dengan semua. Okay, alright. Jadi hari ni fokus kita ialah program pendidikan awal di Uni Razak lah. Okay. Sekejap. Alright, so sebelum tu saya perkenalkan diri dululah. Saya teringin sangat nak berkenalan dengan semua, tapi kita punya masa agak terhad pagi ni. So hopefully insyaAllah from time to time kita akan saling mengenali lah each other. So nanti kalau bertanya ke apa throughout presentation saya ni, you can stop me anywhere. Boleh tanya je terus soalan, takut kalau simpan soalan nanti kita lupa. And masa bertanya tu bolehlah kenalkan diri sikit so we know your background dan boleh menjawab soalan dengan lebih tepat lah kiranya. Okay, so saya kenalkan diri saya dahulu. Saya Nurliana binti Muhammad Nazli, Dekan di School of Education and Humanities. Sebelum ini saya punya bidang industri saya pendidikan awal kanak-kanak juga. Tapi saya lebih fokus pada kanak-kanak berkeperluan khas sebab saya buka pusat intervensi awal sendiri. So sebelum saya berpindah ke Kuala Lumpur dan menjadi pensyarah lah di Uni Razak. Dan di samping tu saya juga menguruskan lah School of Education and Humanities. Sedang melanjutkan pelajaran juga dalam PhD in Special Education. Dan dari segi kelayakan akademiknya saya sendiri telah melalui Master in Education, Early Childhood Education sebelum ni. Okay, so itu sedikit sebanyak tentang diri saya lah. Tentang School of Education and Humanities, sebenarnya ada banyak program di bawah Fakulti Pendidikan dan Kemanusiaan Uni Razak ni. Tapi yang kita nak fokus hari ni of course bidang pendidikan awal kanak-kanak lah. So antara selain daripada pendidikan awal kanak-kanak, kita ada juga Bachelor in Education, ijazah pendidikan. Jadi nak jadi guru secara general, tak fokus pada pendidikan awal kanak-kanak, itu pun adalah juga pilihan. Selain daripada tu kita juga offer psychology, ada diploma in psychology, bachelor in psychology. Dan of course our kita panggil top program lah di even di Uni Razak sebenarnya, bukan setakat di School of Education, Faculty of Education and Humanities. Among top program di Uni Razak yang menjadi pilihan pelajar-pelajar ialah sama ada diploma in Early Childhood Education atau Bachelor in of Education dalam kurungan Early Childhood Education. So ini antara dua program di Uni Razak yang kita menerima ramailah pelajar, antara program yang mempunyai paling ramai pelajar. So kenapa Uni Razak? Okay, kan ada banyak program-program lain di universiti lain yang menawarkan program pendidikan ataupun program pendidikan awal kanak-kanak. Tapi ada keistimewaan juga di Uni Razak sekiranya anda semua berminat untuk menyambung pelajaran di Uni Razak. Antara perkara yang paling yang saya rasa boleh dibanggakan lah ataupun diceritakan tentang keistimewaan menyambung bidang pendidikan di Uni Razak ialah kerana kita mengamalkan smart pedagogy. Which is cara pembelajaran yang pelbagai lah, dia punya cara kita menyampaikan ilmu dan kemahiran kepada bakal-bakal guru ni. So kalau kita tengok dekat sini, smart pedagogy tu ada beberapa aspek. So antaranya ialah yang kita mengamalkan the heart-based pedagogy ataupun the humanistic approach, di mana kita tahu antara hari ni mostly kita akan bercakap tentang pendidikan jarak jauh lah, online distance learning, di mana para pelajar
mengikuti pembelajaran secara online di tempat masing-masing. So tak kisahlah dekat Sabah ke, dekat Sarawak ke, dekat Kedah ke, semuanya boleh mengikuti pengajian di Uni Razak dan kualiti pembelajaran sama dengan pelajar konvensional, pelajar yang datang hari-hari untuk kelas di Uni Razak lah. Okay, so antara yang kita boleh boleh advocate di sini ialah kita ada professional learning community tu, di mana sebab kita ni kita tahu most of kita punya online student pada hujung minggu ialah di kalangan mereka yang bekerja. So kita tahu bila di kalangan mereka yang bekerja ni, kita punya time tu is compromised by work lah. Maksudnya kita ni tak adalah banyak masa macam orang yang buat sepenuh masa, memang dia belajar je tak bekerja dan sebagainya. Jadi macam mana kita nak membantu each other ialah through this professional learning community lah. Kita belajar sesama kita dalam bentuk collaborative learning. Sekejap ya. Okay, maaf ada teknikal. Okay, so kita belajar secara collaborative learning lah. Maksud kita belajar bersama-sama dan kawan yang sekelas tu nanti semua. Okay, dan kita mengamalkan Vygotsky approach. Kalau kita dalam bidang pendidikan awal kanak-kanak ni, kita akan selalu dengar Vygotsky ni kan. Okay, so apa yang Vygotsky ni kata? Vygotsky ni kata kita akan belajar dengan lebih baik sekiranya kita ada a more knowledgeable peers. Kawan-kawan yang lebih mengetahui. Compare tu cikgu tu the direct instruction, cikgu tu ajar kat depan, kita duduk dan dengar sahaja. Vygotsky kata kanak-kanak, even adults like us, akan belajar dengan lebih efisien sekiranya kita ada belajar secara kolaboratif. Happy birthday Shasi. I'm glad that you choose to be with us on your birthday. Okay. Thank you. Hopefully this shall be a good birthday present lah if you want to make a good decision out of today's program. Okay. Thank you. Alright, so Vygotsky approach kata kita akan belajar dengan lebih baik kalau kita ada kawan-kawan yang kita belajar bersama, which is dalam bentuk collaborative and cooperative learning. Itu yang kita amalkan juga di Uni Razak. Kita tak sorang-sorang, kita belajar bersama-sama dengan kawan yang lain di dalam kelas. Walaupun kita duduk sorang-sorang kat rumah kan, it's an online distance learning. But then masa kita punya tutorial class tu lah kita akan jumpa dengan kita punya semua coursemate. And I think in almost all components of subject akan ada some sort of group works yang di mana kita memerlukan kita bekerjasama dengan rakan-rakan untuk menyiapkan certain tugasan. So tak semua bukannya kita buat ada some of part of tugasan yang individual lah, assignment yang individual kan, tapi there will be some part of assignment that involve group work. Okay, so itu yang kita promote sebagai collaborative learning. Dan antara yang lain kita juga promote dan experiential and also self-directed learning. Kita tahu bila pelajar tu berada dalam satu online punya kelas, one of the kekurangan dia ialah kita kurang experiential learning tu lah, di mana kita duduk je depan komputer kan dan dengar apa yang lecturer cakap, tak banyak sangat hands-on activity yang kita boleh buat. Tapi one thing that we know for sure ialah bila online weekend class tu, biasanya mereka yang datang adalah daripada kalangan pelajar-pelajar yang sudah berada dalam dunia pekerjaan. So sebenarnya kita take up whatever knowledge yang kita belajar dalam kelas dan apply dalam tempat kerja kita masing-masing. Dan kita bring that experience back to the class sebagai case study, discussion dan sebagainya. Dan ada juga options di Uni Razak ni di mana kita boleh juga bawa industry in the classroom, di mana kita bawa practitioner, mereka-mereka yang memang bekerja dalam industri untuk menyampaikan tutorial sessions. So itu untuk memberikan lebih experiential learning lah kepada students.
So bukan setakat menghafal teori, bukan setakat menulis esei, tapi kita akan apply terus knowledge tu kepada real case dalam industri. Dan di Unirazak juga kita mengamalkan self-directed learning, which is you are responsible for your own learning. You have to decide what pace, selaju mana you nak bergerak. You have to decide apa pace yang sesuai dengan diri sendirilah. And to help us with that, kita mendigitalkan, this is the cybergogy, kita mendigitalkan semua bahan pembelajaran kita. Macam mana kita buat tu? Kita mendigitalkan semua bahan pembelajaran kita dengan cara menyediakan satu online learning platform yang kita panggil kalau orang universiti selalu panggil learning management system. So satu platform yang mengumpulkan semua your study material semua ada di situ. I think it's easier untuk saya cerita kalau kita tunjuk je terus apa dia Puan Liana cakap online platform ni kan. Kejap saya try masuk. Okay, so bila saya kata LMS, Learning Management System, ialah yang terpapar di skrin anda masing-masing ni lah, ataupun kita panggil dia sebagai UROX, nama yang lebih khusus lah, which means Unirazak Online Experience. So melalui bila anda mendaftar sebagai pelajar di Unirazak, anda semua akan dapat account lah untuk akses kepada UROX. Ni account saya sebagai lecturer. So bila anda masuk, anda akan dapat tengok benda yang sama juga. Dekat tepi ni dia akan ada kalender, di mana dekat sini ni sebab kita orang semua dah habis semester. Dah habis semester, kita nak mula semester baru, dah habis final exam. So semua orang sekarang tengah cuti semester. So kalau ni bukan cuti semester, dekat sini akan penuh dengan dekat tepi ni akan penuh dengan apa dia coming up activities. Maknanya apa kelas-kelas yang dijadualkan semua akan muncul notification, di reminder dekat tepi ni. Kat tepi ni juga akan muncul reminder macam assignment yang dah hampir dan sebagainya. So kat sini juga ada announcement daripada pihak universiti. So you will keep up to date lah dengan apa dia yang you perlu tahu tentang semester tersebut, tentang yuran dan sebagainya. Macam ni dah keluar dah bila final exam result akan keluar dan sebagainya. So bila you masuk kat UROX, you will get this icon. Semua ni yang kita panggil sebagai course card. Course card ni di mana this is the subjects that you take for the semester. Macam kalau dekat saya punya view, dashboard saya sebagai lecturer, ini subjek yang saya ajar. Children Growth and Development, Art and Creativity, Assessment and Observation, dan Intervention for Children with Special Needs. So katakanlah saya nak masuk dalam, kita ambil contoh satu subjek lah. Kita ambil contoh Arts and Creativity in Early Childhood Education. Okay. Yang ni dia dah tak ada so bila saya masuk dalam subjek, akan keluar macam ni. Samalah untuk subjek ni dia akan keluar reminder apa assignment yang lecturer bagi, bila next class dan sebagainya. So you won't miss anything lah. Kalau rajin check UROX, then you won't be missing anything. Yang paling penting dekat UROX ni ialah dekat bahagian modul ni. Di mana dekat bahagian modul ni dia akan bagi you bahan-bahan pembelajaran lah. So ini yang akan student nampak. Okay, assignment semua upload dekat sini, lecture note semua upload dekat sini. You don't have to worry about that. Kalau saya flashback balik zaman diri sendiri jadi siswa Azhar dulu kan. Kalau dulu kita ni macam bila pergi lecture tu, kita macam risau kalau kita termiss information, kita tak sempat ambil lecture notes dan sebagainya. So dekat sini kita dah memudahkan pelajar dengan cara kita memang upload siap-siap apa dia slide atau nota yang kita nak guna. Contoh pada lecture minggu pertama, apa yang saya nak ajar student, saya dah upload siap-siap kat situ. Student will get access to this. So katakanlah saya tengok dekat lecture notes ni, so memang saya letak terus slide kat situ, tak ada rahsia. Kita tak kena kod slide. So letak je terus slide dekat situ. So student sebelum masuk kelas, dia boleh baca siap-siap apa yang saya nak ajar pada minggu yang pertama. Okay. Ni dah nama dia dah nama dia Early Childhood Education kan. Slide pun memeriah lah sikit. Okay. Alright. So dia dah boleh tengok slide. Bukan setakat dia boleh tengok slides, dia juga boleh tengok kita mengamalkan 1+2 di mana kita akan
pelajar akan dengar a pre-recorded lecture, rakaman kepada lecture kuliah. Saya akan buat rakaman kepada kuliah selama sejam lebih kurang rakaman tu, dan kemudian isi kepada rakaman tu akan dibawa dalam tutorial session di mana kita akan ada live interaction dalam Google Meet. Okay, so kita akan bincang apa isi kuliah tu yang kita tak faham. So itu yang kita kata self-directed tu, di mana you have all the teaching materials, you have all the learning materials ready for you in this learning management system. So you sendiri yang atur bila I nak dengar pre-recorded lecture, bila I nak baca notes. Tapi kelas wajib hadir lah, okay. So macam mana rupa pre-recorded lecture tu? Mari kita tengok pre-recorded lecture macam mana saya bebel sorang-sorang depan kamera. So pre-recorded lecture kita bagi dalam bentuk macam ni contohnya. So you will see that I'm using the same slide yang saya bagi dalam LMS tadi. Nampak muka saya kat tepi ni membebel, pakai pun tudung yang sama saya pakai hari ni. Okay. Tengok kalau tengok kat sini lecture tu berjalan selama lebih kurang 1 jam lah, 56 minit macam tu. And student saya pun dia komen lah dekat tepi ni. Kalau dia nak tanya soalan pun dia akan tanya kat tepi ni. Okay. Dan dia boleh bagi reaction dan sebagainya pada saya punya lecture. Okay. So ini dia pre-recorded lecture. Bolehlah dengar sendiri. Ada student saya yang dengar sambil drive pergi tempat kerja, ada yang dengar sambil memasak, ada yang dengar sambil buat perkara-perkara lain lah. So kita tahu masing-masing sibuk dengan family dan kerja. So wherever we got the opportunities, kita akan manfaatkan untuk belajar. Okay, dekat sini juga saya letak some notes, some articles untuk support discussion masa tutorial session. Dan ini ialah tutorial activities. Jadi masa ni kita bincang tentang arts. Ni subjek art and creativity in early childhood education. So after dah belajar bahan-bahan untuk minggu tersebut, kita pun bolehlah jawab quiz dan sebagainya dekat sini. Okay. So lengkaplah sehingga every semester kita ada lebih kurang 14 minggu. So lengkaplah segalanya selama 14 minggu tersebut. Bukan itu saja, kalau kami di Unirazak lecturer ni kami di-train untuk bagi study plan siap-siap kepada students. Kat mana nak tengok study plan tu? Kalau dekat sini, kita pergi dekat course plan ni. Kat sini saya dah list dah siap-siap minggu pertama nak bincang apa, bila, berapa hari bulan minggu pertama tu. Minggu kedua nak bincang apa, saya dah outline siap-siap. Kita ada midterm examination, bila tarikh dia, midterm break, bila tarikh dia. Dan sehinggalah kita final examination pada hujung semester. So kalau tengok ni lebih kurang SEM ni kita ada 15 minggu. Ni topik yang saya baru ajar di semester. Okay, another important things atau another interesting things about doing early childhood study di Unirazak ialah daripada segi penilaian. Kita takut sangat exam kan? Okay, jangan risau sebabnya penilaian terbahagi kepada 70-30. Di mana 70% daripada markah untuk subjek tersebut adalah melalui continuous assessment. Continuous assessment ni maksudnya penilaian-penilaian sepanjang pembelajaran lah. Macam kalau untuk subjek ni contohnya penyertaan je dah dapat 10 markah. Kalau student terlibat secara aktif dalam tutorial class discussion contohnya, dah secure 10 markah. Quiz mingguan tu dalam 10 markah, 10% of the assessment. Kalau buat assignment betul-betul dah secure 15%, buat group assignment 15%, midterm examination 20%. So by the time you datang kat final examination, anda hanya perlu score another 30% of your total marks. So before you come to the final examination, 70% markah dah ada dalam poket dah. Sebab tu saya always remind student, jangan mengelak assignment, buat assignment betul-betul sebabnya assignment tu sangat membantu students untuk score dalam study masing-masing. Okay, so you would see that by the time you pergi exam tu, it's just the matter kalau 70% dah ada dalam poket, it's just the matter of nak score sama ada A atau B sahaja. It's not the matter of fail or lulus sebabnya by 70% tu confirm dah insyaAllah boleh lulus
dimudahkan dengan continuous assessment. But then kehadiran untuk final exam adalah wajib lah, walaupun I ada 70% final assessment, I tak nak datang exam, tak boleh. Tak datang exam, confirm fail. Dia macam takkan kira lah your continuous assessment. So itu antara perkara lagi lah, kalau kita ni jenis yang takut exam, itu akan memudahkan. Dekat sini juga akan letak semua senarai-senarai assignment yang perlu disiapkan. So you don't worry about terlupa ke, you don't worry about tak tahu ke apa, semua dah keluar dalam UROX ni. So you will be reminded of apa dia assignment yang you kena buat. Okay, let's kita masuk dalam assignment. Jangan risau you tak tahu macam mana nak buat. Kat sini lecturer dah letak detail dah assignment ni kena buat apa. Macam contoh SEM ni dalam bentuk subjek ni, saya suruh student buat visual book. Saya suruh dia orang buat buku kanak-kanak. Saya kata sebab ni subjek arts kan. So saya kata you have to use visual graphic untuk buat sendiri cerita kanak-kanak dan buat buku. So ini ialah arahan dia, detail saya tulis. Saya tulis detail arahan dia. Macam mana saya bagi markah pun, saya cerita detail. So dia tahu macam mana nak score assignment dia. Kalau dia ikut betul-betul rubrik pemarkahan ni, dia memang boleh score saya punya assignment. Okay. So ini antara contoh assignment. Nak hantar assignment tak perlu print, tak perlu datang Uni Razak. Mereka hantar pun secara online saja. Saya sebab diorang dah disintegrate submission student. Kalau tak saya boleh tunjuk contoh. Even the visual book ni pun student saya hantar dalam bentuk soft copy. So cantik sangat buku-buku yang diorang buat. Memang saya pun kagum tengok hasil kerja diorang. So assignment, quiz semua ada dekat sini. So bila student kata saya tak tahu madam, saya terlupa madam, there's no such excuse. Sebabnya UROX akan bagi you reminder that you have not submitted your assignment dan sebagainya. Okay. So macam ni contoh, in progress. So next up, you have to submit assignment. So yang ni you tahu you ada 15 markah, ada berapa percubaan untuk hantar dan sebagainya. Semuanya ready dekat sini. Okay, lepas tu kita tengok dan you boleh monitor sendiri grade you. Berapa markah yang you dah dapat untuk assignment tersebut. Okay, so you will know that ini dia perkara-perkara yang saya dah buat untuk subjek ni. Ini markah-markah keluar dia macam report card. So you know your progress. So katakanlah you tak puas hati markah you kan, you kata kenapa aku rasa macam dah buat bagus dah tapi markah rendah. So you can always come back to your lecturer, tanya macam mana kita nak improve kita punya assignment. So biasanya lecturer would love to give you a second chance to betulkan assignment dan sebagainya. That is the purpose of continuous assessment. Kita panggil dia sebagai formative assessment. Assessment yang memberi kita feedback kepada lecturer sendiri. We know that if we are doing something wrong, kita akan tengok most of the student will not score good in the assignment. So kita tahu macam mana nak adjust kita punya teaching and learning. Student pun will know that how you are progressing throughout the course. So kalau boleh, ini dah the weightage dia yang saya ceritakan tadi. Macam tu lah cerita dia. So you would see your grades dekat sini. Lepas tu you can discuss with your group mate dekat sini. Okay, macam contoh dekat sini. Saya minta mereka upload diorang punya lukisan dan sebagainya. Seronoklah kita discuss. Some of them pergi suruh anak lukis and upload, pergi suruh student lukis dan upload. So it was a really lively punya discussion lah. Okay. Alright, macam mana tutorial session dijalankan? Dekat sini saya tak upload pula recording the tutorial session, tapi biasanya dekat course card ni akan ada satu section saya akan tulis tutorial session. Dekat situ saya akan upload recording Google Meet. Macam sekarang ni, kita punya session sekarang ni on Google Meet. Kita akan record dan lepas kelas saya akan upload recording kelas tu kat sini. So bukan saja you will have access to rakaman kuliah saya yang saya rakam sendiri before class. You will also have access untuk rakaman kelas tutorial tu sendiri. So you kalau kata apa discuss dalam kelas tadi tak ingat,
So you can always revisit balik rakaman kelas tu. Okay. Rakaman kelas tu, tutorial session tu, tapi kehadiran adalah wajib lah untuk tutorial session. Bolehlah miss kelas, mungkin ada perkara yang tak boleh dielakkan dan sebagainya, but we prefer, kita punya cut off point ialah 80% kehadiran. Maksudnya you dalam 12 minggu kelas tu, you kena datang dalam 80% of class. So you can miss 1 or 2 classes dengan excuse lah. So you have to bagi excuse pada pensyarah lah. Menarik tak UROX ni? Saya pun suka UROX sebagai lecturer. Students pun suka sangat UROX. And what's best about this UROX ialah Uni Razak have won award, anugerah untuk learning management system terbaik di Malaysia. Okay. So memang even ramai banyak universiti-universiti lain yang datang kepada kita nak belajar macam mana kita handle kita punya online class, because it's very efficient. Okay. So macam ni lah kita handle. So everything is safe here. You tak perlu worry, you tak sempat salin notes. Kalau termiss kelas sebab ada urusan, ada majlis tadika dan sebagainya, you can always go back and listen semula to the tutorial sessions, dan semua assignment is being reminded here lah. So tak ada isu terlupa dan sebagainya. Keluar apa pula ni. Okay. So itu dia cybergogi, di mana kita mendigitalkan semua bahan pembelajaran kita, dan itu juga melambangkan kita mengamalkan 21st century learning lah, di mana kita ada flip classroom seperti yang saya telah ceritakan. So ini applied for both diploma in early childhood education and also bachelor of education in early childhood education. Kenapa tak ada master in early childhood education di sini? Sebab master tu baru sahaja pada Julai, coming Julai semester ni kita dah transfer master in early childhood education untuk diuruskan oleh graduate school. Okay, so dia dah tak berada di bawah School of Education and Humanities. Kita hanya menguruskan undergraduate program. Master kena pergi graduate school. Okay, kenapa? Sebab kat sana lebih banyak tenaga kepakaran untuk cater postgraduate study. But then can always ask me question about Menceh here. I would be happy to answer. But bila nak register nanti, saya akan pass kepada graduate school lah. So hari ni kita akan bercakap tentang intake Julai lah. So duration of diploma ialah selama 2 tahun setengah. Duration of degree selama 3 tahun. Mode ialah fully online. So sama ada kelas akan ada sama ada hari Sabtu dan Ahad. So kita biasanya every semester kita akan ambil lebih kurang 15 ke 18 credit hour. Itu bermaksud you will take 5 to 6 subjects lah. So tak adalah 6 subjek tu. Puan Lena, ada tanya ni, kena pergi kelas bahasa Inggeris dulu ni. Perlu ke? Kelas bahasa Inggeris. Jap. Jangan risau bahasa Inggeris tu. Kejap kita buka balik UROX tadi. Okay. Yang saya tak tunjuk dekat ini tadi ialah your final exam. Contoh, kita bagi contoh final exam lah. Okay, kejap ya. Saya leave student view. Exam pun online, tak payah datang Uni Razak. You duduk depan komputer kat rumah, you jawablah exam dekat rumah. Okay, kalau kita tengok paper exam, contohnya saya bagilah tunjuk contoh exam lama past paper ni kan. November 2021, kalau kita tengok paper exam dia paper exam tu dijalankan secara dui bahasa. Jangan risau kalau tak pandai bahasa Inggeris. Okay, kalau tengok kat sini, contoh soalan yang pertama, kita ada soalan dia, kita letak dalam bahasa Inggeris dan terjemahan untuk soalan tu dalam bahasa Melayu. Okay, bermakna anda jawab dalam bahasa Inggeris ke bahasa Melayu ke, dua-dua lecturer accept je your answer. Okay, ada student saya tu orang Sarawak, dia kata, ada student saya tu orang Sarawak, dia kata, madam, lepas dia exam, dia message saya, dia cakap, madam, I hope you can understand jawapan saya lah. Dia kata, saya tadi panik. Dia kata dia cakap bahasa rojak. Dia jawab exam dia bahasa rojak.
I kata kat dia, it's okay as long as I can understand your answer, then I will give you marks for that. Dia kata menyesal I tak jawab dalam bahasa Kadayan Sarawak. Dia kata kalau yang tu I tak faham, I tak bagi markah lah. Okay. So I can understand Malay, I can understand English. So I will mark students accordingly lah. We will not penalize student for not answering in English. Okay. So jangan risau kalau ada kelemahan dalam bahasa Inggeris dan sebagainya. But having said that, anda perlu juga ada subjek dalam bahasa Inggeris. Sekejap ya. Okay, ni saya terangkan tentang diploma in early childhood education dahulu. Kalau anda tengok subjek-subjek yang ada di sini, ini adalah subjek-subjek yang akan dilalui semester 1 sehinggalah semester 7. Praktikum adalah pada semester 7. Jadi semester 1 sampai semester 6 ni you will have to be in class. Anda akan berada dalam kelas lah. Semester 7 dah tak masuk kelas, semester 7 anda akan buat praktikum di tempat masing-masing. Okay. Praktikum adalah selama 12 minggu. Okay. Yang ni 14 minggu ni sebab duration of the semester lah. Tapi tempoh untuk praktikum ialah 12 minggu di mana 6 minggu di tadika, 6 minggu di taska. Okay. Alright, inilah subjek-subjek yang perlu dilalui. So kalau kita tengok dekat senarai subjek ni, dia ada subjek yang macam you rasa macam tak ada kaitan dengan early childhood. Antaranya ialah English proficiency lah. Okay, yang ni kita panggil sebagai MPU atau general subject, di mana semua student tak kisahlah dia ambil course pendidikan ke, dia ambil early childhood ke, dia ambil business ke, dia ambil accounting ke apa ke dekat Uni Razak ni, dia kena melalui beberapa kursus wajib. So ini ialah kursus yang diwajibkan oleh Kementerian Pengajian Tinggi lah. Antaranya English Proficiency, Pengajian Malaysia, Kemahiran Belajar, kalau yang tak ada kredit Bahasa Melayu SPM kena ambil balik Bahasa Kebangsaan, Pengajian Islam, Moral. So ini ialah subjek-subjek kita panggil subjek umum. So semua orang kena ambil. So banyak student kita yang rasa, yang salah anggap, apa yang saya maksudkan dengan salah anggap, dia rasa macam ni kursus ni macam tak ada kaitan dengan ECE, dengan dengan early childhood education. Tak yalah aku datang kelas, tak yalah belajar bersungguh-sungguh, dia kata. So dia miss kelas, dia tak datang kelas subjek umum ni. Apa akan jadi kalau you tak datang kelas subjek umum? Ia akan affect your CGPA. Your credit tu nanti. Kalau boleh kita nak lulus cemerlang lah kan. Nak dapat, kalau boleh nak dapat 4 flat tu kan. Nak dapat Dean's List semua tu. So kalau macam mana mereka calculate cumulative grade pointer tu nanti, kursus-kursus wajib ni, kursus-kursus umum ni akan masuk juga dalam calculation pointer. So dia sama penting dengan subjek-subjek ECE yang you akan belajar bawah School of Education and Humanities. Alright, so jangan ponteng kelas MPU. I will always remind my student not to do that. Okay? Alright. So entry requirements kita akan bincang kemudian, fee structure pun kita akan bincang kemudian. Kalau Bachelor of Education, apa beza diploma dengan ijazah pendidikan awal kanak-kanak? Diploma mempunyai 90 credit hour. So sebab tu duration of study dia lebih pendek, 2 tahun setengah. Okay. Bachelor of Early Childhood Education mempunyai 120 credit hour. Ada lebih sikit lah subjek yang kena ambil berbanding dengan diploma. Sama juga bachelor pun you will have to go through some general subject macam tamadun Islam dan sebagainya. Okay, ini antara subjek-subjek tu. So untuk bachelor instead of 7 semester semasa diploma, untuk bachelor anda akan ada 9 semester di mana you will be in class sampai semester 7. Pada semester ke-8 dan semester ke-9 anda akan pergi ke praktikum 12 minggu di tadika dan 12 minggu di taska. Okay. Sama juga. Yang ni untuk degree kan. Kalau macam contoh online pun dia macam ni juga ke 3 tahun ke dia akan extend ke? Tak. Okay. Duration of the study sama ada online ataupun conventional. Conventional ni yang you datang kelas face to face. Sama sahaja. Sama ada online atau conventional sama sahaja. Yang membezakan duration of study kalau jadi lama atau pendek tu either you ambil full time atau you ambil part time.
Okay, kalau sorry nak tanya, kalau itu praktikal di praktikal di taska, kalau sudah ada KAP pun nak praktikal di taska juga. Okay. Ya, praktikum ialah, kejap saya habiskan jawab soalan Akila dahulu. Apa tadi? Duration of study only will be affected kalau you pilih sama ada part time atau full time. So kejap ada pula anak dekat rumah hujung minggu kan, duduk rumah saya hari ni, kejap ya. Okay, so kalau you ambil di Unirazak, semua program kita tawarkan secara full time. So sebab tu yang saya kata biasanya sama ada diploma atau bachelor, you will have to take 5 to 6 subjects per semester. Paling-paling sikit pun you will take 4 subjects lah. So tapi because kelas tu kita clusterkan pada hujung minggu, so you will be quite macam packed lah pada hujung minggu, especially on your Saturday. Kita akan try as much as possible to prioritize to put your class on Saturday. Kalau terlebih-terlebih tu baru dia akan ada a few class yang jatuh pada hari Sunday. Sebab tu kadang-kadang I have to give the right perceptions to student lah. Dia ingat belajar online, belajar masa weekend, dia ingat relax. Sebab yang relax tu kalau you buat part time. Yang relax kalau you buat part time, bila part time kita tak boleh load student dengan 5 subjek. Kita akan load student dengan 3 subjek saja. Macam tu. So ada 3 kelas je lah pada hujung minggu. Tapi untuk kita semua ni pada hari ni kita akan buat full time di mana kita ada 5 ke 6 subjek lah. So the duration of the study will not be affected walaupun anda belajar secara online saja sebab status anda ialah full time students. But then bear in mind you will have to put some commitment tu lah for the class. Okay, nanti kita bagi information about the master course. Kalau saya nak tambah sikit Poliana, kenapa kita nak fokus on full time? Sebabnya full time PTPTN nak cover, part time PTPTN tak cover. Jadi beza full time dengan part time sebenarnya tak beza pun sangat. I mean duration akan mungkin bertambah untuk part time, tetapi dari segi kita nak student fokus lah. Maksudnya get it over and done with lah. Kan? Jadi itu antara sebab yang kita fokus dan kita cadangkan untuk kelas full time weekend. Itu saja. Okay, so kalau boleh kita sebab hanya yang full time sajalah yang akan dapat sponsorship PTPTN kan. So macam tu soalan daripada Huan Yiyap tadi, praktikum. Walaupun ada KAP, yes you will have to complete the practicum hours. Kalau sekiranya anda memang dah sedia bekerja di Tadika atau Taska, then you can just continue working there. You can continue working there tapi kita akan complete the logbook lah untuk practical. Mintalah majikan to sign your logbook sebagai supervisor di tempat kerja masing-masing. Okay, apa beza? Mungkin ada soalan yang akan bertanya, saya kerja kat Tadika, macam mana saya nak pergi practicum kat Taska? Okay, I think most of the Tadika dah sekarang dah kita macam sort of ada integrated punya service kan, because kita susah sebenarnya nak asingkan Tadika dan Taska ni. What you can do is you can ask your majikan ataupun supervisor di tempat kerja masing-masing to assign you to the different age group of young kids. Okay, untuk praktikum Tadika, maksudnya anda dikehendaki selama tempoh praktikum tu 12 minggu tu mengajar kanak-kanak 4 tahun ke atas, 4 ke 6 tahun. Untuk teaching praktikum Taska, komponen ni you will have to jaga kanak-kanak below 3 years old. Okay, so as long as you have these 2 groups of children at your center, means that you can complete both of these component of praktikum. Okay. Kejap saya pergi dekat chat box kat tepi. Akilah graduate Diploma Vocational Malaysia, jurusan Pemesanan Industri. Boleh sambung degree pendidikan awal kanak-kanak atau kena ambil semula diploma pendidikan awal kanak-kanak. Yang tu nanti Puan Hayati akan jawab in terms of entry requirement dan sebagainya. Kejap lagi ya. Okay.
So itu dia dulu, daripada academics itu sahaja daripada saya. Ada soalan tak sebelum kita pergi kat entry requirement, dekat yuran dan sebagainya? Point, contoh kan kalau saya ambil full time tapi saya bekerja, saya cikgu tadika. Tapi kalau kelas tu macam Puan cakap, setiap kelas Puan akan buat recording kan. Jadi fleksibel je lah masa saya untuk attend malam ke atau waktu rehat saya ke. Macam tu Puan. Kalau tempat kerja memang Sabtu dan Ahad pun bekerja. Sabtu dengan Ahad cuti. Okay. So kelas kita hanya pada kalau Akila register sebagai ODL student, online student, kelas hanya pada Sabtu Ahad sahaja. Kita memang tak buat kelas untuk online student pada weekdays. Sebab kita tahu memang mereka yang register ODL ni biasanya golongan yang bekerja lah. So kelas kita pada hujung minggu. Let's say kadang-kadang because saya tahu bila kita kerja tadika, kadang-kadang kita ada parent teacher meeting, kena buat hujung minggu, kita ada graduation day, kena buat hujung minggu. Untuk that macam certain university tadika punya event tu, so you just have to inform your lecturer, saya ada event tadika hujung minggu ni di tempat kerja saya. So I would like to minta excuse lah untuk absent. So biasanya kalau ada sebab yang kukuh untuk absent, then it should be no problem. Okay, so you can follow your missing class daripada recording lah. Tapi seboleh-bolehnya kita nak minta kehadiran lah. Kelas biasanya kita akan susun daripada 8.30 pagi, bermula seawal 8.30 pagi pada hari Sabtu. Dan biasanya kita akan cuba seboleh yang mungkin ended class by pukul 6 lah. Okay. Satu kelas, satu subjek biasanya kelas dia selama 2 jam. Tutorial kelas dia selama 2 jam. So katalah you will have 5 to 6 subjects, means that you will spend lebih kurang 10 jam lah seminggu untuk berada dalam tutorial session, berada dalam kelas. So kelas selama 10 jam tu kita akan spread over Sabtu dan Ahad tu lah. So you will have equal time. Kita pun tahu juga student kita, even lecturer kita pun, I do understand that we need a work-life balance kan. Weekday dah kerja, weekend busy dengan kelas. We will try as much as possible lah untuk susun jadual tu supaya tidak terlalu memberatkan pelajar dan lecturer. Okay, macam tu lah lebih kurang perjalanan dia. Okey, terima kasih Puan. Faham Puan? Okay. Ada soalan lain tentang kelas ke, tentang lecturer ke? Akila, saya nak tambah sikit Akila, don't worry, kebanyakannya yang register dan working adults ni macam Akila. Maksudnya dia full time bekerja. Jadi boleh balance lah, kita allocate satu hari, kalau boleh kita cuba macam Puan Lena kata hari Sabtu sahaja tanpa mengganggu hari Ahad. Tetapi mungkin first 2 or 3 semester tu akan ada melibatkan hari Ahad sebab melibatkan subjek-subjek mata pelajaran umum lah yang di luar kawalan school. Kan, betul tak? Betul. So, yang MPU courses tu sebab dia bukan under SEH, dia under Center of General Studies, so jadual dia di bawah Center of General Studies, tapi memang tak akan jatuh pada weekday lah. So boleh-bolehnya kita nak elak kelas malam sebab malam is for rest, right? So cumanya terkorban sikit lah weekend. Okay Puan, faham Puan? Okay. Alright, so okay, so kita faham, saya sendiri pun bekerja menguruskan anak dan saya juga sedang melanjutkan pelajaran. So I do really understand students kita yang working adults ni, macam mana cabaran dia, macam mana komitmen dia dan sebagainya. I think we really juggle our time, right? So dan saya juga tahu for you to make a decision to commit yourself untuk belajar ni is a really big orang kata big leap of faith lah kan. Aku nak commit ni 2 tahun setengah lagi, 3 tahun lagi, I would sort of macam sacrifice my weekend lah, sacrifice waktu rehat hujung minggu, masuk kelas dan sebagainya. Jangan risau, kita pun ada macam mid semester break, macam dalam 14 minggu pembelajaran tu, masa minggu ke-7 ada mid sem break. So masa tu tak ada kelas lah, kita bagi break selama seminggu kepada pelajar.
Lepas tu in between semester tu kita akan ada semester break di mana kita bagi 2 ke 3 minggu punya break lah kepada pelajar sebelum sambung pada semester dan seterusnya. So adalah waktu-waktu yang kita boleh rancang untuk bercuti dengan keluarga dan sebagainya. So jangan risau. Alright, kalau tak ada soalan berkenaan akademik, saya serahkan kepada Puan Hayati lah untuk membentangkan tentang entry requirement, kalau siapa-siapa nak tahu tentang apel dan sebagainya. Over to you Puan Hayati. Terima kasih Puan Liana. Kalau entry requirements untuk degree, apa yang untuk diploma, apa yang diperlukan? Untuk SPM hanya 3 kredit sahaja. Maksud PAS SPM dengan 3 kredit, insya-Allah dah boleh masuk kita punya diploma melalui direct entry, normal entry. Saya rasa kat sini ramai yang SPM 3 kredit kot, insya-Allah kan. Lepas tu untuk STPM, minimum grade C ataupun GP dia 2.0, which I think is ramai boleh score sebab dia tak susah pun. Untuk SKM, a pass in SKM level 3. Tadi ada Nur Akilah tanya, graduated diploma vocational jurusan permesinan industri, itu level berapa ya Nur Akilah kalau saya boleh tahu, dan kita boleh dictate sama ada boleh masuk diploma atau terus ke degree. Kalau dah level 4, kalau DKM 4, dah boleh terus ke degree. Tapi kalau 3 memang level diploma. Okay. Untuk STAM, Sijil Tinggi Agama, a pass in STAM with minimum grade of makbul. Dan sekiranya tak menepati any of these requirements, jadi kita ada laluan khas iaitu laluan apel. Apa itu apel? Nanti saya akan explain later. Apel ni sebenarnya laluan alternatif lah, peluang kedua. Syarat dia ialah 1 umur, pengalaman kerja, yang kedua umur. Untuk diploma, dia perlu berumur 20 tahun ke atas. Okey, ujian apel, sertifikat atau diploma kena bagi juga ke? Ya, betul. Untuk sertifikat atau diploma kena bagi transkrip dia kalau ada lah. InsyaAllah kita minta transkrip sebab transkrip ada detail kan. Dari situ kita boleh dictate nak kelayakan untuk masuk degree atau diploma. Okay. Ini entry requirement untuk diploma. Very simple. SPM 3 kredit, masuk diploma, tak ada masalah. Tak cukup semua syarat-syarat ni, kita ikut laluan apel. Okey. Untuk degree pula, Puan Liana boleh shift ke degree? Okey, sekejap. Okey. Untuk degree dia, syarat dia tinggi sikit. Sebab degree level dia tinggi sikit daripada diploma. Untuk degree kita perlukan STPM, at least grade C into subjects. Okay. SKM, a pass in SKM level 4. Maksudnya DKM 4 dah boleh apply terus ke degree ataupun pass, dan juga dia mesti pass in SPM at least 1 credit lah. Maksudnya kalau dia ada DKM, kita tak tengok SPM lah, tak ada masalah. Ada juga yang daripada school vocational yang memang tak ada SKVM tu macam tu kan. Jadi terus ke yes. Sorry nak tanya, kalau saya sudah ada degree tapi degree bukan bidang pendidikan, so macam mana? Yang manakah saya pilih? Degree bukan dalam bidang pendidikan, tetapi may I know your name? Puan Yap ke? Ya. Panggil apa ya? Yap. Miss Yap. Untuk boleh saya tahu degree dalam bidang apa? Dalam marketing. Oh, marketing. So you're interested in what level? Diploma, bachelor atau master? That's why I have to know how long the period of the study time. The study time for diploma 2.5 years, and for degree 3 years. How long? 3 years for degree, 3 years. 3 years lah. 3 years termasuk cannot practicum. transfer or what?
Oh, so I have degree, so have to. Yeah, it depends on the we can do credit transfer, but we have to register and tengok berapa subjek yang boleh ditransfer lah. What are the subjects lah? May I know your degree bila graduate tu? Yep. Bila? 2016 17 macam tu. Ada probability of credit transfer, tapi I foresee tak banyak sebab lain-lain bidang kan. Yep. Sebab marketing and EC is totally two different bidang lah kan. Betul tak? So ada probability untuk credit transfer, but I foresee on subjek-subjek yang general lah. Kemungkinan ialah subjek MPU, mata pelajaran umum. Okay. And when you do credit transfer, of course your duration will be shortened. Study duration akan berkurangan. Okay, saya dapat did I answer your question? Yes, thank you. Okay. Untuk saya dapat question dari Emilia Farahin, kalau saya diploma teknologi maklumat, so boleh ke degree pendidikan awal kanak-kanak? Ya, boleh. Sebab kita tak ada requirement untuk daripada mungkin Puan boleh tutup sikit. Kita tak ada requirement daripada kena ada diploma in ECE untuk progress in bachelor in ECE lah. Boleh, Emilia, boleh. Ada soalan lagi tak? Tak ada. Kalau tak ada, saya rasa untuk kita cover kot untuk entry requirement, diploma dan juga master. Dan untuk APLA, tadi saya mention pasal APLA kan. Apa tu APLA kan, orang cakap kan. Macam senang ke, susah ke nak APLA ni? Sebenarnya APLA ni peluang kedua lah. Maksudnya kadang-kadang kita ni dulu kan main-main ke masa sekolah, kita tak meet requirement, minimum requirement yang ditetapkan oleh MPA untuk belajar, semua belajar. Bila dah so bila kita dah bekerja ni, kita ada semangat sikit nak belajar dan kita yakin kita boleh buat, APLA adalah peluang kedua kita. Okay. Siapa yang eligible untuk APLA? Untuk APLA, kita tengok berdasarkan kelayakan umur dan juga work experience, pengalaman kerja. Untuk diploma, mesti berumur 20 tahun ke atas. Okay? Untuk bachelor, mesti berumur 21 tahun ke atas dan ada pengalaman kerja lah. Untuk master, dia mesti 30 tahun ke atas dan dia kena ada STPM, diploma ataupun DKM4. Ini antara orang yang layak untuk master untuk APLA. Okey, saya jawab soalan Nur Akilah Saadun. Degree 21 tahun ke atas je, atas pengalaman kerja berapa lama? 3 tahun. At least 2 tahun pengalaman bekerja. Dia tak kisah, pengalaman bekerja tu tak kisah sama ada dalam ECE ke, tapi kita prefer ECE lah ataupun dalam bidang lain lah. Janji ada pengalaman kerja. 你看那边有电啊？ Okay. Okay. Miss Yap mungkin boleh mute sekejap kot. How do I? Kursi lah. Alright. Untuk macam mana kita nak buat APLA tu? APLA tu ada dua bahagian. Satu ujian. Maksudnya ujian kita buat secara online. Ujian ABC lah, maksudnya multiple choice question. Dalam ujian tu dia macam basic basic punya ujian. Ada bahasa Malaysia, ada English, ada mathematics dan general knowledge. Dia bagi dalam 2 jam macam tu untuk kita buat ujian tu. Maksudnya kita buat ujian dia something yang saya pernah tengok. Ujian dia sangat-sangat simple. Bahasa Malaysia ialah bahasa Malaysia yang simple, English ialah English yang simple, mathematics ialah matematik yang sangat-sangat simple, tapi taklah teruk sangat, tapi dia simple. Dan juga general knowledge pun general knowledge yang simple, seperti dia tanya berapa tahun sekali pilihan raya di Malaysia, macam tu. Perkara-perkara seperti yang general knowledge yang patut kita tahulah. Untuk master pula dia sama.
dia ada ujian dia BM, English, Maths dan General Knowledge. Tetapi untuk master dia ada written assessment sebab kita nak tengok bagaimana cara calon-calon tu berfikir. Apa jadi lepas kita ambil ujian tu dan kita pass, dan in order for us to pass, tak semestinya dapat 100%, 50% pun dah dikira pass. Okay? Selepas kita pass, lepas tu kita akan buat portfolio. Macam kat sini kalau ada yang ambil SKM PPT kan, portfolio tu seperti itulah. Maksudnya Unirazak akan bagi portfolio, contoh portfolio dan template untuk portfolio diisi. Okay, lepas habis ujian pass ujian multiple choice question tu secara online, so kita prepare portfolio, kita hantar portfolio dan evaluate, dah pass kita boleh terus enroll ke program. Okay, tapi proses ni ambil masa dalam seminggu lebih ataupun 2 minggu. Jadi untuk calon yang memerlukan APLA ni dan berminat, tolong register secepat mungkin sebab kita akan proses secepat mungkin so that boleh join cohort yang akan register untuk Julai nanti, yang kelas akan bermula pada 22 Julai. So how long does it take? Untuk diploma, kita terus ke untuk ujian MQC iaitu ABC tu 2 jam je, dan untuk master 2,5 jam. Master lama sikit sebab dia ada written assessment. Okay, result ni kita akan dapat dalam 24 jam. Ataupun kita boleh dapat, katakan kita buat exam pagi, petang tu dah kita boleh dapat exam dah. Masters dalam masa 7 hari sebab dia melibatkan written assessment, jadi memerlukan penilaian daripada pihak pakar. Okay, dan what happens next? Dah lepas kita buat pas ujian aptitude test, ujian multiple choice question tu, dah kita submit portfolio, dah kita boleh terus enroll ke program yang kita minta, insyaAllah. Okay, saya jawab soalan. Maaf saya tak dengar sangat sebab bunyi bising dia Puan. Okay Puan. Okay, soalan dia apa, Rizliana? Apa soalan dia Rizliana? Kau boleh tanya di sini? Nanti mungkin saya boleh share nanti recording ni, nanti kita boleh tengok. Okay, boleh review balik. Okay, jika ada diploma dalam bidang lain dan akan ambil dan ada experience taska tadika, boleh terus ambil master. Umur mesti 30 tahun, kena ada STPM atau diploma atau DKM 4 baru boleh ambil master. Maksudnya ada diploma ni okey lah, tapi umur kena 30 tahun. Masihlah, dah 30 tahun ke belum? Ya. Dah 30 tahun ke belum? Saya umur 42 dah. Oh, 42. Boleh layak-layak. Sebab dia nak make sure experience tu. Sebab kita skip degree kan. Degree tu kan lama. 4 tahun kan, 3 tahun kan. Faham? So memang boleh tu ambil master lah. Tapi minta cepat lah. Kalau berminat, please secepat mungkin sebab saya nak proses untuk APLA. Okay. APLA online je. Okay. Alright, terima kasih. Alright, sama-sama. Nak tanya soalan lagi? Nak tanya, kalau macam contoh, kan tadi saya tanya apa ni, kalau saya ada Diploma Vocational Malaysia tapi SKM level 3, tapi kalau ikut tu kelayakan dia untuk apply diploma. Tapi boleh ke kalau saya ikut yang Apple untuk sambung degree Apple? Boleh. Saya umur 25 tahun. Minta cepat lah. Okey, minta cepat maksudnya Semua orang lepas tu kita cepat-cepat uruskan APLA. okey. Orang nanti Puan akan uruskan, akan bagi kat kita ke macam mana? Okey, untuk pendaftaran dia terus masihlah bising. Untuk pendaftaran boleh terus Cikgu Madi. Maaf Puan. Dengan suara Puan Nurhayati. Okey, baik. Untuk mendaftar boleh terus hubungi Cikgu Madi ataupun dalam grup tu nanti Cikgu Madi akan blast information. Orang pendaftaran semua boleh dapat our one stop center ialah Cikgu Madi lah
InsyaAllah Cikgu Madi akan facilitate ya. Sebab saya akan ambil dokumen semua daripada Cikgu Madi dan saya akan hantar ke direct ke processing ke Uni Razak lah. Cikgu Madi ada sini ke? Mungkin boleh sepatah kata. Ada. Okey, nanti saya akan bagi dokumen pendaftaran dekat dalam grup untuk master, diploma dan ijazah. Lepas tu nanti boleh email lah dekat saya. Okay, thank you Cikgu Madi. Cumanya untuk yang apel A, bagi sekali dengan gambar lah. Saya mohon kali ni yang nak mendaftar, bagi siap-siap gambar ukuran pasport ke Cikgu Madi. Jadi kita boleh sediakan terus offer letter, matric card kan. Macam semangat lah sikit kan, ada matric card nak belajar kan. So memudahkan kerja student and memudahkan kami juga as well. Tapi tak apalah, kalau tak ada later pun boleh. Cuma kalau boleh, bagilah pasport, gambar ukuran pasport. Tapi untuk apel A wajib ada gambar ukuran pasport sebab nanti kita nak exam kan, kita akan tengok gambar tu dan kita akan tunjuk pasport kita punya IC di screen. Jadi it is an interactive punya ni lah to verify your identity. Okey, soalan Emilia, kalau apel A ni masuk degree, so kelas kira online kelas kan, bukan full time? Tak. Bila you pass apel A, you akan masuk full time class seperti biasa. Online full time class seperti biasa. Seperti yang lain. Dia tak ada bezanya apel A ke apa ke. Bila masuk, bila dah pass apel A tu maksudnya layak. Setara dengan orang-orang dengan geng-geng yang masuk direct ni, masukkan normal. Tak ada double standard di sini. Kelas sama kan? Online full time class. Ya, betul. Kita buat online, kita buat full time. Sebab tu duration dia 2.5 tahun saja untuk diploma dan 3 tahun untuk degree. Ada soalan lain tak? Tiada. Ya Masilah? Tak ada. Tak ada. Okey. Cuma itulah saya nak minta jasa baik kan, kalau macam berminat, bertindak dengan cepat sebab our bertindak dengan cepat by 14 hari bulan Julai ni, kalau boleh saya dah nak tutup dah sebab kelas kita nak mula 22. Okey, dari segi yuran. Oh, lupa yuran. Lupa nak cakap. Ya Allah. Penting tu kan. PTPTN tu kan. Mesti tahu. Okey, untuk yuran. Yang ni yuran semester lepas untuk diploma. Semester lepas diploma kita 18,000. All in lah. Termasuk graduation. Maksudnya tak payah bayar apa pula. Bayar RM100 untuk processing. The rest kalau ikut PTPTN, dapat PTPTN dah boleh cover insyaAllah the whole yuran lah. Tetapi 18,000 ni tak betul lah. Management decided to bagi subsidi lah untuk semester ni. Hanya 16,500 saja. 16,500 saja untuk diploma. Okay. Bayaran boleh melalui PTPTN macam saya cakap tadi. Untuk mendaftar hanya 100 sahaja. Lepas tu bila dah daftar semua, pihak Uni Razak akan kontak tuan-tuan, perempuan semua, cik-cik semua. Dan kita tanya nak ambil PTPTN ke nak bayar sendiri. Kalau nak ambil PTPTN, kami akan facilitate untuk tolong submit PTPTN. Okay, tapi application PTPTN, student akan buatlah atas nama sendirilah sebab Uni Razak tak boleh apply on behalf student. So kami akan guide, finance akan guide macam mana nak apply PTPTN. Semua sekali kita akan guide lah, insyaAllah tak ada masalah. So selain daripada tu, kalau tak nak PTPTN, kita boleh buat bayaran secara semester. Maksudnya sebelum akhir semester tu adalah bayaran dia, selesaikan sebelum ambil final exam. Untuk semester pertama dia dan semester kedua RM3,507, semester kedua RM3,407 dan semester ketiga dan seterusnya RM2,157. Okay, this is the fee structure untuk RM18,000, tapi saya akan share balik the new fee structure untuk RM16,500. Yang ni kira dah void dah sebab ada subsidize yang Uni Razak bagi untuk semester ni. Jadi untuk yang nak ambil diploma, please grab this chance sebab memang harga disubsidi untuk semester ni, okay? Okay. Untuk degree, mungkin Puan Liana boleh tolong saya scroll degree tak?
Untuk degree, untuk degree 26,500 secara keseluruhan. Macam mana diploma tadi bayar RM100 sahaja. Lepas tu the rest kita uruskan PTPTN. Syarat PTPTN satu, dia tak boleh apply PTPTN untuk level yang sama. Contoh kalau dah pernah apply PTPTN selama ni untuk diploma sebelum ni, dia tak boleh apply untuk diploma balik. Kalau nak apply, dia kena apply untuk degree. Syarat yang kedua, dia tak boleh blacklisted PTPTN. Dia tak kira sikri semua tu tak dikira sikri semua tak dikira, dia cuma tak boleh blacklisted PTPTN. Maksudnya kalau ada payment terdahulu yang kita tak bayar langsung, itu will be diambil kira juga. Tetapi kalau dia nampak payment masuk dan tak ada masalah, memang tak ada masalah lah. InsyaAllah PTPTN akan bantu dari segitu. Yang ketiga, syarat umur. PTPTN ni syarat umur dia tak boleh lebih 44 tahun. Syarat dia macam tu lah sebab dia punya repayment scheme kan. Ada yang tanya juga pasal PTPTN ni. Ada yang tanya kita, kalau saya belajar, saya ambil PTPTN, saya kena bayar nanti macam mana kan? Saya kena bayar on the spot, nak belajar lagi, nak bayar PTPTN lagi. Sebenarnya tak perlu, PTPTN hanya perlu dibayar bila kita dah habis study dan tempoh yang diberi PTPTN 12 bulan selepas kita habis study. Maksudnya setahun lepas study tu baru bayar lah. Tapi kalau nak bayar awal tak ada masalah. Okay. PTPTN sangat-sangat, saya rasa sangat-sangat considerate lah dari segi hal tu. Dan dari segi kalau boleh lah kan, saya nak share di sini kebaikan PTPTN ialah dia ada pengecualian bayaran tau untuk those yang dapat first class tau. Dan saya tak pasti Yana, Poliana ada ke tak kita punya data untuk student yang dapat first class ni. First class memang dapat pengecualian PTPTN 100%. Saya cuma ada overall data untuk tahun ni. Saya ada data dalam percentage lah. Numbers tu saya tak ingat. Tapi daripada segi percentage untuk convocation pada tahun 2023 ni, seramai 24% daripada pelajar di SEH mendapat first class untuk convocation. 24 kejap ya saya cari bilangan dia. Sampai tu Puan Hayati boleh teruskan. Sorry adik, ada penyibuk sikit. 24% ni jumlah yang banyak lah sebenarnya bagi saya kan. Jadi kalau kita boleh sama-sama lah bersatu hati kan, target for first class. Jadi tak perlu bayar PTPTN. Setakat ni PTPTN memang macam tu. Saya boleh share nanti link. Total student yang complete study yang akan pergi graduation pada tahun ni lebih kurang 212 orang. So daripada 212 orang tu 50 orang dalam kategori first class. So lebih kurang lah percentage-nya yang seperti yang saya nyatakan tadi. Cuba bayangkan 50 orang boleh dapat pengecualian PTPTN. Alangkah bestnya kan kita belajar dan dapat, macam consider kita belajar tu free lah kan. Tapi yang ni PTPTN punya pengecualian hanya khusus untuk degree saja. Diploma dia tak cover. Ada soalan lain tak? Ada soalan lagi? Kiranya waktu mula-mula tu kita nak daftar kena sediakan RM100. Betul, RM100 saja. Lepas tu dalam tempoh SEM tu, satu SEM berapa bulan? Lepas tu kita kena bayar pada permulaan SEM ataupun sebelum akhir SEM. Okay, Akilah tak nak opt for PTPTN kan? Nak bayar sendiri. Itulah takut tiba-tiba tak dapat ke, tak ada knowledge pula. Akilah sebelum ni pernah ambil PTPTN tak? Tak pernah lagi sebab saya under Vocational Malaysia, jadi dia tak ada apa-apa bayaran. Kalau boleh ambil PTPTN, ambillah PTPTN. Tapi kalau nak sendiri kita kalau payment sendiri boleh bayar secara bulanan. Nanti bila dah register, finance akan tanya macam mana payment. Kalau bulanan dia akan bagi structure bulanan berapa-berapa, dan kalau semester dia akan bagi structure secara semester lah. Dan yuran ni dia kalau boleh minta selesaikan sebelum minggu ke-10 sebab minggu ke-11 dan 12 dah nak exam kan. Jadi kita selesaikan sebelum final exam.
dia takkan kacau sangat lah. Tapi final exam nanti mohon selesaikan sebelum final exam. Sebab nanti takutkan kita exam. Okay, terima Block kasih. Tapi kalau boleh ambil PTPTN tu, ambil PTPTN, target untuk first class, insyaAllah kita facilitate dan kalau dapat belajar secara percuma, why not kan? Tak soalan lagi, kalau tak ada mungkin saya serahkan balik kepada Encik Hafiz. Ada ke? Okey, kalau macam tu saya serahkan balik kepada Encik Hafiz. Terima kasih bagi pihak Umi Razak, Encik Hafiz tolong koordinatkan. Ini merupakan salah satu kolaborasi kita dengan Kemban yang kaya dari segi pengalaman dari segi industri dan harapnya insyaAllah satu hari nanti pihak industri memang akan masuk dalam kelas dan mengajar student-student ni nantilah insyaAllah. Okay, over to you Hafiz. Terima kasih banyak-banyak ya. Apa-apa nanti kita akan communicate dalam grup dan juga recording ni saya akan Teacher Madi akan share dalam grup ya. Terima kasih. Okey, terima kasih saya ucapkan kepada Puan Nur Hayati dengan Puan Nur Liana kerana sudi meluangkan masa untuk kita menerangkan pasal mengenai program pendidikan awal kanak-kanak di Uni Razak. Okey, saya ucapkan terima kasih juga kepada semua yang dah spend masa weekend ni untuk mendengar taklimat ni. Okey, kepada siapa yang berminat boleh terus kontak dengan Teacher Madi di dalam grup. Okey, siapa yang tak ada dalam grup lagi nanti boleh kontak dengan Puan Rizliana pun boleh juga untuk dapatkan akses dalam grup kami lah. Okey? Okey, terima kasih semua. Nanti kita akan bantu apa yang patut. So, bersama-samalah kita memartabatkan pendidikan awal kanak-kanak di Malaysia. Assalamualaikum semua. Selamat berhari Minggu. Waalaikumsalam. Terima kasih. Bye-bye. Okay, bye.